Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih mengurniakan kepada kita nikmat kesihatan tubuh badan, nikmat iman dan Islam. Keyakinan dan keimanan ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung Risalah At-Ta'lim, Al-Adabu Ma'al Ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. قال المصنف رحمه الله تعالى العلماء ورثة الأنبياء. Ulama adalah pewaris para nabi. Wa kullu ummatin ulama'uha syiraruha illa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ulama'uhum khiyaruhum. Bagi setiap umat itu ada ulama-ulama mereka. Ulama di setiap umat itu adalah orang yang paling jahat, umat-umat dahulu. Setiap umat itu ada ulama-ulama mereka yang paling jahat. Illa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ulama'uhum khiyaruhum, ulama mereka adalah yang terbaik. Min ajli hadha, karena itu wajib ihtiramuhum wa tawqiruhum, wajiblah kita menghormati, memuliakan dan beradab dengan para ulama Islam. Para ulama menjadi kewajipan kita untuk menghormati para ulama Islam, berakhlak dengan akhlak yang baik dengan mereka. Kerana apa? Nabi menyatakan al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad harasa al-Imam Syahid rahimahullahu taala ala taqrir dhalika fi hadzal asli. Al-Imam Syahid ingin menetapkan hal tersebut dengan prinsip ini, prinsip ini yakni prinsip menghormati para ulama. Fa ba'da an akkada ala darurati taqdim al-kitab was sunnah ala ma siwahuma. Selepas Al-Imam Syahid menetapkan bahawa betapa perlunya kembali dan mengutamakan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala yang lain, nabbaha ila anna hadha taqdim la yasughu an-nail min al-ulama, bahawa takdim itu iaitulah mengutamakan kitab dan sunnah. Nabbaha ila anna hadha taqdim la yasughu an-nail, mengingatkan kepada kita bahawa tidak boleh memperlecehkan ulama, bitta'ni, mencaci maki mereka, wa tajrih, dan melemparkan berbagai tuduhan kepada mereka, wa tawthiq atau wa tarashuq bituham, wa tarashuq bituham, yakni tidak boleh melemparkan mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji kepada para ulama. Walakinna la na'ridu lil ashkhas fima ikhtalafa fihi bitan aw tajrihin wa nakiluhum ila niyatihim wa qad afdau ila ma qaddamu. Akan tetapi kita tidak boleh mencaci maki dan menjelekkan pribadi mereka. La na'ridu lil ashkhas bita'nin aw tajrihin, tidak boleh tidak boleh meremehkan mereka, mencederakan maruah mereka, dan kita hendaklah berserah kepada Allah akan niat mereka. Apa niat mereka? Serah pada Allah Taala. Ini bagi para ulama, ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli fiqh. Ahli-ahli fiqh. Baik. Jadi di sini kita perlu melihat kepada niat mereka. Kita menyerahkan kepada niat mereka. Mereka buat sesuatu, kita tengok
dan kita menyerahkan kepada niat mereka itu. Kenapakah niat mereka? Apakah niat mereka yang mereka ijtihad sekian-sekian? Mesti ada niat yang baik, maka tak ada masalah. Bila niat itu niat yang bagus, walaupun berbeza pandangan, ia adalah sesuatu yang mulia dan baik. فتباين وجهات النظر في المسائل الاجتهادية لا يجوز في فقه الإسلام أن يتخذ تكاهو للسب والانتقاص والتشكيك في النوايا. Dan perbezaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah tidak boleh menjadi sebab untuk mencaci, merendahkan atau meragukan niat para ulama. Jadi tuan-tuan, perbezaan pendapat adalah masalah ijtihadiyah tak boleh menjadi sebab untuk kita mencaci ulama. Tak boleh menjadi sebab untuk merendahkan mereka. Tak boleh jadi sebab untuk meragukan niat para ulama kita. Ulama Islam. Kalau mereka berjuang di atas landasan Islam, maka kita janganlah timbulkan keraguan kepada mereka ini. Jangan timbulkan keraguan kepada mereka. Sebaliknya kena kita mencari jalan untuk menyatukan umat sama-sama mengasihi para alim ulama. Para alim ulama. Baik. Innamal wajib fima ikhtalafa fihi an nubayyin ar-rajih wal aswab. Tetapi yang wajib dalam perkara khilafiyah, kita menjelaskan pendapat yang paling kuat, ar-rajih wal aswab bi kulli iffatin wa adabin, dengan penuh kesopanan, dengan penuh adab, dengan penuh kehormatan, ataupun bi kulli iffatin. Maknanya dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama, maka hendaklah dibetulkan, dinyatakan mana yang betul, ditarjihkan bikulli iffatin, dengan semua kemampuan dia, iffah, adab, tanpa dia menyerang wanita yang lain, tanpa dia menyerang orang lain. Jadi maknanya dia kena terangkan mana yang betul, mana yang tepat, dan dia perlu baik, sehingga dikatakan di sini an nubayyina ar-rajih wal aswab. Hendaklah bila berlaku perselisihan, kita kena pastikan mana yang betul. Sampaikan bi kulli iffatin wa adabin, dengan penuh kehormatan, dengan penuh adab, dan duna nail min al-ghair, dan tidak memecah belahkan, tidak memperlekehkan, maksudnya tidak memperlekehkan orang lain. Itulah makna daripada tawadhu' yang wajib kita buat. Cari pendapat yang paling tepat, dengan penuh penghormatan, dengan adab, dengan tidak mencela, tidak mencela orang lain, maka itu adalah menjadi kewajipan kita di dalam kita nak bergaul, dalam keadaan kita nak bergaul, campur dengan masyarakat dan sebagainya. Maka itulah yang wajib kita lakukan, sampaikan dengan penuh kehormatan, penuh adab, dan tidak memperlekehkan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.